Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera bersama saya lagi Cikgu Hanani dalam mata pelajaran Asas Masakan. Baiklah, sebelum kita belajar tajuk yang baru pada minggu ini, jom kita imbas kembali apa yang kita dah belajar pada tajuk yang lepas-lepas. Okey? Okey, minggu lepas kita dah pun belajar tajuk hidangan panas iaitu makanan yang disajikan dalam keadaan panas. Contoh hidangan panas ialah sup, bubur dan air panas. Okey, seterusnya kita dah pun belajar tentang hidangan sejuk. Okey, apa yang dimaksudkan dengan hidangan sejuk ialah hidangan yang disajikan dalam keadaan sejuk. Contohnya adalah seperti aiskrim, puding, agar-agar. Okey, baiklah. Tajuk kita pada minggu ini ialah rumusan bab 1. Okey, memandangkan kita dah pun habis belajar tajuk dalam bab 1, kita akan buat rumusan. Berkenaan dengan semua tajuk-tajuk yang kita dah belajar dalam bab 1. Okey, di akhir pembelajaran, apa yang awak akan dapat ialah awak akan dapat mengklasifikasikan jenis-jenis ejen pencuci. Yang kedua, membezakan jenis-jenis kain dapur. Yang ketiga, menerangkan amalan kebersihan di ruang kerja dan penyediaan makanan. Okey, yang keempat, menerangkan tentang cara-cara menyimpan hidangan sejuk dan hidangan panas. Okey, secara ringkasnya di bawah tajuk bab 1 iaitu kebersihan ruang kerja dan sanitasi makanan, kita dah pun belajar tentang ejen pencuci dan juga alatan pencuci. Okey, ejen ialah bahan manakala alat ialah benda yang kita gunakan untuk mencuci. Okey, dua-dua ni kena guna bersamalah. Okey, sebagai contoh kita nak mencuci pinggan mangkuk, kita guna pencuci pinggan mangkuk. Dan alatan yang kita gunakan ialah span ataupun span hijau ataupun berus keluli. Okey, sebagai contoh lain kalau kita nak cuci lantai pula. Okey, kita guna pencuci lantai dan alat yang kita guna ialah mop dan juga baldi. Okey, kita dah pun belajar tajuk yang kedua di bawah tajuk bab 1 iaitu kain dapur. Okey, kain dapur ada 6 jenis kain dapur. Kain dapur jenis yang pertama ialah kain pengelap tangan. Yang kedua, kain pengelap alatan. Yang ketiga, kain pengelap meja. Yang keempat, kain maslin. Yang kelima ialah sarung tangan ketuhar. Dan yang terakhir ialah yang keenam ialah kain pemegang periuk. Okey, setiap jenis-jenis kain ni fungsi dia berbeza. Sebagai contoh, kita tak boleh guna sarung tangan ketuhar tu untuk mengelap meja ataupun mengelap alatan. Tak boleh sebab fungsi dia ialah untuk memegang benda panas yang kita keluarkan daripada ketuhar. Contohnya kita dah bakar kek, kita nak keluarkan loyang kek tu, kita kena pakai sarung tangan ketuhar. Dan bukan kita guna untuk mengelap. Okey, yang ketiga, kita dah pun belajar tentang amalan kebersihan di ruang kerja. Okey, ada dua jenis amalan. Yang pertama ialah amalan harian, yang kedua ialah amalan mingguan. Okey, ruang kerja ni ialah dapur, tempat kita memasak. Okey, amalan harian yang kita buat, yang pertama ialah membersihkan ataupun mencuci, mengering, menyusun atur peralatan yang telah kita gunakan. Okey, yang kedua, kita perlu bersihkan sinki daripada sisa-sisa makanan ataupun sisa-sisa bahan masakan. Okey, yang ketiga, kita membersihkan dapur daripada percikan-percikan minyak. Okey, yang kedua ialah amalan mingguan. Amalan mingguan biasanya kita lakukan seminggu sekali ataupun 2 minggu sekali. Sebagai contoh ialah membersihkan peti sejuk, membersihkan sawang dan membersihkan tingkap. Okey? Okey, seterusnya yang keempat kita dah pun belajar tentang amalan kebersihan penyediaan makanan. Okey, ada 4 aspek. Yang pertama ialah amalan kebersihan diri. Kebersihan diri kita lah dari segi pakaian, rambut, kuku. Okey, yang kedua ialah kebersihan penyediaan makanan. Okey, kebersihan penyediaan makanan ni meliputi bahan masakan yang kita sediakan mestilah segar, berkualiti. Okey, yang ketiga ialah kebersihan memasak. Kebersihan sewaktu kita memasak. Okey, dari segi penggunaan alatan dan juga penggunaan bahan masakan. Okey,
Okey, yang keempat ialah kebersihan menghidang makanan. Okey, menghidang makanan yang telah masak tadi juga perlu ada aspek kebersihan yang kita kena ketahui dari segi peralatan yang kita guna untuk menghidang. Okey, bersih ke tak? Okey, itu pun memainkan peranan penting. Okey. Baiklah. Okey, seterusnya tajuk yang keempat ataupun tajuk yang akhir sekali ialah hidangan panas dan hidangan sejuk. Okey, hidangan panas, hidangan sejuk maksud dia cikgu dah terangkan masa awal pembelajaran tadi. Okey, seterusnya ialah cara penyimpanan untuk hidangan panas dan hidangan sejuk. Kita menggunakan alat dan bahan yang berbeza. Sebagai contoh, untuk menyimpan hidangan panas, kita menggunakan termos minuman, kita menggunakan termos makanan, kita menggunakan bekas air panas berpilih, kita menggunakan termos vacuum. Okey, manakala bahan pula kita gunakan bekas aluminium, cawan kertas, beg kertas. Okey, manakala untuk hidangan sejuk, alat untuk kita menyimpan ialah kita simpan dalam peti sejuk, dalam kotak ais ataupun peti sejuk beku. Manakala bahan pula kita gunakan daripada cawan plastik, cawan kertas, bekas plastik. Seterusnya ialah tugasan untuk minggu ini. Jawab soalan dalam link Google Form yang cikgu dah bagi di bawah. Okey. Sekian saja kelas kita untuk hari ini. Semoga kita akan jumpa lagi untuk kelas yang akan datang. Okey, doa daripada cikgu. Semoga semua anak-anak berada dalam keadaan sihat. Dan kita akan jumpa lagi. Okey, bye.